Dan di sebalik itu juga tu saya memang nak bawa hal-hal tentang yang tersirat ni Cik. Antaranya bila disentuh tentang tidak mesra Melayu Islam, memang inilah momok-momok yang dibuat, dan terutama pula memang berlaku dalam minggu ni apabila seorang penceramah popular pun nak memberikan gambaran bahawa inilah kerajaan yang ada, iaitu menyekat beliau ini daripada berceramah di negeri Selangor. Jadi dahlah belanjawan tu dilihat katanya tidak mesra Melayu Islam, dan juga menyekat dakwah ataupun ceramah daripada berceramah di salah sebuah masjid di Selangor ni juga, di Shah Alam juga ya rasanya. Pasal dia tak ada apa tu? Tauliah. Tauliah boleh bagi kata dia. Dia boleh bagi kalau dia layak lah. Saya rasa tauliah itu diberi berdasarkan kepada apa yang pernah dikatakan. Lalu kalau diorang ni pergi ke masjid dan surau dan mereka bercakap politik, dan memberikan gambaran yang tidak baik dan tidak tepat, maka semestinya tauliah itu akan ditarik balik. Maka itulah pendirian negeri Selangor. Kita nak agama itu diajar tanpa adanya sentimen kepartian. Apatah lagi kalau tauliah ni diberikan oleh sultan, pasal urusan agama adalah di bawah kata apa, di bawah jabatan agama dan di bawah sultan, majlis agama yang di bawah sultan. Betul. So pasal kita dah nampak banyak kes surau masjid berpecah. Dia berpecah pasal ada, bukan semua yang setuju dengan pendirian politik kamu. Kerana pendirian politik ni bukan akidah. Dia masalahnya bila ada pihak yang menganggap pendirian politik ini akidah. Sampai ke tahap dia kata tak guna orang pergi buat haji kalau awak tak bersama dengan parti PAS, sampai ke tahap itu kerana awak tak Islam, kerana kalau kamu Islam kamu sokong PAS. Dia cakap begitu. So bila dia bawa hujah-hujah yang seperti itu ke dalam masjid dan surau, mestilah berbalah. Kerana ianya merupakan satu pandangan politik yang memang berat sebelah, yang tak semua orang setuju. Dan apatah lagi kalau dikorek lagi tentang isu ni, bahawa saya mungkin tak segan menyebut pasal memang berita tu Ustaz Azhar Idrus, saya sendiri suka. Adakah saya dengar juga ceramah dia, tak ada masalah. Dari segi peraturan dan undang-undang jelas di situ tentang tauliah. Begitu juga beliau rupanya tak ada juga tauliah di Terengganu. Tapi kenapa tidak dimainkan gitu, seolah-olah di Selangor saja. Dan apatah lagi bila saya rasa tahun 2021 apabila arahan daripada Sultan Selangor menarik balik tauliah mereka, aktivis-aktivis parti politik, bukan hanya kepada satu parti itu saja, malah semua pun. Saya rasa parti YB pun amanah yang ramai asatizahnya juga antara mereka yang terkesan juga. Betul. Tapi itu bukanlah bermakna kata terhalangnya dakwah itu. Banyak lagi cara yang boleh dilakukan. Dia masalahnya dia tak faham bahawa dia apa yang dianggap sebagai dakwah bagi dirinya sebenarnya lebih merupakan sebagai ceramah politik yang memecah belahkan masyarakat. Kalau kita cakap tentang apa yang kebaikan yang Islam ajar tu, tak ada orang yang akan pertikaikan. Kalau kita nakkan pemimpin yang bersifat amanah, yang tidak rasuah, yang jangan putar belit rasuah tu sampai dianggap sebagai derma dan sebagainya, tu okey lah. Janganlah kita nak campurkan yang batil tu dengan yang hak, kan, sehingga apa yang hak itu menjadi bercelaru ataupun dah jadi confused, seperti mana yang dilakukan oleh golongan yang memperalatkan agama untuk politik. So tapi kalau dia ajar orang supaya berlaku baik, akhlak mulia dan sebagainya, semua orang akan sokong. Sama ada kamu daripada PAS ke, sama ada kamu daripada UMNO ke, daripada mana-mana parti, kerana cakap tentang benda yang dituntut oleh Islam. Tapi apabila kamu kata ni PAS yang buat, yang lain daripada PAS ni semua sesat, ataupun semua tak betul, berbalah kan. Ini yang masalah dia. Betul. Bukan pasal semata-mata soal batang tubuh Ustaz Azhar Idrus, bukan. Dia pasal benda ni dijadikan satu isu yang memang sedang dimomokkan isu perkauman sekarang ni. Kalau kita perasan gitu, jadi pada penonton semua memang perlu kita mengambil langkah untuk kita memahami berita dan tabayun. Itu yang sebenarnya yang perlu kita lakukan sekarang ni. Okey. Salam YB. Hari ini dalam parlimen pembangkang hentam kau. Harap kerajaan dapat lawan balas dengan fakta. Tapi memang tak best lah YB Khalid Mahfuz tak ada sakit telinga tau kata. Dia ada yang komen, dia orang kata kualiti pembangkang sekarang ini memang terlalu nampak terlalu rendah lah. Kerana berhujah dengan tidak membawa fakta yang mantap, yang kukuh, dan tidak memberi cadangan
yang membina dan sebagainya. Ada masih lagi bercakap tentang soal kerajaan ni akan jatuh. Bukan oleh kerana tebuk atap, tapi oleh kerana atap bocor dan sebagainya. Macam-macam orang nak beri input tentang belanjawan, di mana yang sepatutnya tumpuan diberikan untuk membantu rakyat dan sebagainya. Tapi malangnya nampak gaya pembangkang ni dia suka sangat bermain politik semata-mata, dan bila nak mainkan emosi, tapi tidak memberikan satu kaedah untuk bagaimana nak pulihkan ekonomi negara. Betul. Bila Tuan Haji sebut tadi bagaimana mereka cuba nak menimbulkan lagi orang kata apa, bila dia hentam ni kan, menimbulkan rasa gusar. Salah satunya yang dikut oleh Sinar Harian juga, berita semasa hari 28 hari bulan, antara yang dengannya ni Marang pun orang kata apa, mengambil peluang ni untuk berucap. Ni antara kata dia, pembangkang tak seharusnya dipersalahkan sekiranya kerajaan perpaduan yang dibentuk ketika ini jatuh sekali lagi pada masa akan datang. Sebaliknya, ahli Parlimen Marang berkata ia berpunca daripada kerapuhan kerajaan itu sendiri. Jadi maknanya ada langkah lagi ke nak buat? No, dia yang penting begini. Kalau dia sebagai seorang yang bertanggungjawab, dia mesti memahami bahawa apa yang diperlukan sekarang ini, seperti mana yang ditegaskan oleh Yang di-Pertuan Agong, adalah kestabilan politik. Betul. Kalau kita nak supaya negara kita boleh dibangunkan, pelabur datang, rakyat sendiri pun berani untuk melabur bagi kerajaan yang di negara sendiri dengan melakukan projek-projek yang tertentu yang diperlukan, maka kita nak kena sama-sama selepas pilihan raya tunjukkan bahawa kita bekerjasama, kerajaan dan pembangkang, ke arah membawa kestabilan politik supaya negara boleh maju dan boleh makmur. Dia tak faham tu. Dia tak faham benda tu. Dia tak bertanggungjawab, kata-kata yang tidak bertanggungjawab, nak berikan gambaran semua dah tak stabil lagi, bila-bila masa kerajaan boleh jatuh dan sebagainya. Awak nak halau, nak takut-takutkan pelabur ke? Awak nak takutkan rakyat ke? Apa manfaatnya? Kamu terimalah hakikat kamu dah kalah. Walaupun kamu telah belanja berbilion-bilion ke beratus juta ke, aku pun tak tahu. Tapi kamu terimalah hakikat kamu dah kalah. Dan sekarang ni lepas pilihan raya, kita kena bekerjasama demi kerajaan, demi negara, menjamin kestabilan kerajaan untuk mendapat manfaat kepada rakyat jelata. Itu yang sepatutnya. Betul. Bukan nak duk sikit nak jatuhkan kerajaan lah, sikit nak kerajaan nak jatuh lah, inilah itulah. Awak merosakkan imej negara di pandangan masyarakat antarabangsa. Dan ini menakutkan orang. Betul lah. Tak faham. Dia tak faham pasal dia kata dia tak payah rezeki semua daripada Allah. Jatuh macam mana pun, perang apa pun tak apa, rezeki daripada Allah. Dia tak fikir usaha tu. Betul. Kita nak bangunkan negara ni, kita perlukan kestabilan politik. Betul. Pembangkang dan kerajaan, dia sebenarnya bukan yang pembangkang yang membina, dia bukan kerja dia nak jatuhkan kerajaan. Dia nampak kalau ada kerapuhan, dia betulkan. Ni sepatutnya kamu buat macam ni, ni patutnya kamu buat macam ni, walaupun kamu sebagai pembangkang. Tapi tidak, kerana dia tak faham tugas dia sebagai pembangkang. Malangnya. Tapi Ji, saya mungkin memberikan sedikit hal yang merisaukan. Saya bukan nak menggusarkan penonton, tidak. Kalau boleh diingat dulu ketika 2020, sebelum jatuhnya dalam langkah Sheraton, saya rasa 3 bulan sebelum itu lagi telah berbunyi hal yang sama seperti mana yang dimainkan sekarang ini. Soal bagaimana kerajaan itu boleh dijatuhkan, Melayu Islam dan sebagainya. Cuma itulah kita mengharapkan agar supaya apa yang disebutkan ini bukanlah suatu perkara yang memang sedang disusun, ada strategi yang kata musuh di balik selimut dan sebagainya, yang boleh menggegarkan keadaan kestabilan negara kita dalam tempoh yang terdekat ni. Auzubillah kalau berlaku. Tapi macam mana pun pihak kerajaan tu utamanya perlu memandang benda ni secara serius, saya rasa. Tapi saya rasa rakyat jelata ramai lebih bijak daripada dia dan memahami bahawa demi kepentingan negara dan demi kepentingan rakyat,
kestabilan politik amat sangat diperlukan. Berdasarkan kepada pengalaman yang lepas, kerajaan yang terhasil daripada pergolakan politik yang seperti itu tak bertahan lama. Bila kita menang, kita bertahan 22 bulan. Tapi bila dah dijatuhkan, naik Muhyiddin, dia tak sampai 22 bulan pun. Lepas tu dijatuhkan, lepas tu naik pula Ismail Sabri, pun tak sampai 22 bulan. Maka ini menunjukkan bahawa ianya akan menghasilkan suasana yang merosakkan negara dan ekonomi dan sebagainya, semua jadi susah. Maka lebih baik kita ambil pendekatan yang bertanggungjawab. Kita kata okey, pilihan raya dah selesai, kerajaan dah dibentuk, sekarang ni pembangkang, kerja dia sebagai pembangkang yang membina, seperti mana yang telah diusahakan oleh Pakatan Harapan semasa di zaman Ismail Sabri. Kita cuba dengan adanya MOU, okey, kita akan sokong, kita akan bantu, kita akan beri pandangan, kita akan beri teguran dan sebagainya untuk kebaikan semua. Di bawah Ismail Sabri kita telah usahakan itu kerana ada MOU. Tapi pada zaman Muhyiddin tak boleh. Kerana apa? Kerana dia punya pendekatan, dia tak nak kerjasama dengan pembangkang langsung. Dia gantung parlimen, dia isytiharkan darurat, habis hancur negara, tapi dia kekal sebagai Perdana Menteri. Tak apa. Maka itulah sebabnya keadaan dan suasana yang sebegitu menyebabkan kita nak jadi sebagai pembangkang yang membina pada zaman Muhyiddin pun tak boleh. Tapi pada zaman Ismail Sabri, sikit sebanyak ada pengiktirafan terhadap pembangkang, kerana adanya MOU dan sebagainya. So kita main peranan sebagai pembangkang yang membina. That's the way how it should be.